Sekarang kita nak explain apa maksud PI dengan D. Okay. So PID control. So P tu maksud dia adalah proportional control. Proportional ni adalah gandaan. So dia kena ada satu formula lah untuk kita describe dia. So formula dia dekat sini adalah P out. P out ni adalah proportional punya maksud. Sama juga dengan KP darab E function T. So KP ni kalau dalam pulse control dipanggil sebagai gain, ataupun dia adalah proportional gain secara detail lah. Maknanya P punya gain. Senang kata dia adalah constant. So E ni adalah error. So error ni kita boleh kira secara manual. Error ni adalah SV tolak PV. Jadi kita dah nampak kan kita punya graf ni. Kita ada PV dengan SV. So kalau untuk masa pertama ni, kalau kita ambil daripada sini, SV dia 100 kan, PV dia 25. So error dekat sini 100 tolak 25. Itu adalah error. Okay. So biasanya value error ni kita akan kumpulkan sebab kita nak kira P out kan. So bila kita dah ada error, baru kita kena darab dengan P, KP. So KP ni kita boleh set daripada nilai 0.1, 0.2, okay, sampai katalah 5 ke 10. Maknanya dia akan gandakan lah nilai error ni. Kalau error kita tadi case pertama ni 75. So kalau kita set dia punya gain ni kepada 5, maknanya 5 darab 75. Dia akan gandakan. Sebab P ni dia akan hasilkan control value. So kalau kat sini kan, kalau kat sini asalnya dia tak ada gain ataupun proportional gain. Kalau dia gandakan dengan 5, maknanya heater ni dia akan gandakan dia punya kepanasan dia ataupun watt dia. Okay. Tu function constant KP ni, proportional gain. Kemudian kita ada integral. I ni adalah integral. So seperti maksud dia, integral tu adalah kaedah matematik. Dia sama macam integration. Okay, integration in math. So formula dia adalah I, sebab dia I kan, I out. KI, dia ada gain juga. So ni kita panggil integral gain darab dengan integration ET. So ET nanti kita akan ubah lah, kita tak ada buat integration lah sebenarnya. Dan last sekali adalah derivative. So ni untuk D control. So seperti nama dia juga, dia adalah derivation. Okay, dalam matematik. So kalau integration ni kita tahu, katalah integrate X pada dx kan. So macam inilah, ET ni kita akan integrate kepada dt. So kalau derivation, dia akan buat d per dt of ET, function error. So d out sama dengan KD, dia ada gain juga, darab dengan d per dt error tadi. So kita kena tentukan lah, kita nak pakai mana satu. So tadi kita dah highlight kan, kita mostly kita akan pakai dua je. So kalau kita pakai P control, so kita punya output nanti selepas dia masuk dekat control unit ni, so dia akan jadi P out saja. So kita terus kira daripada KP darab ET.
So kalau kita buat PI control, so kita kena total kan. So sebenarnya PI ni dia lebih sensitif lah sebenarnya. So PI out adalah P out tambah dengan I out nya. So dia sama juga dengan KP darab ET tambah KI darab integration of ET. So kita kena jumlahkan ni baru dapat P out, PI out. So dalam ni kita akan guna dua contoh ni lah. So objektif kita sebenarnya, kita nak tengok which one is more effective to be used as control system. So kita dalam kaedah PID control ni, kita memang kena buat try and error. Kita tak boleh decide, oh kita nak pakai PI saja. Tak, kita kena start daripada P control. Kalau tak okey baru kita tambah I. Okay, kalau tak okey baru kita tambah D. Jadi PID. Itu adalah cara dia. So kita buat satu contoh berkaitan dengan P control dulu. Okey. So kita ada contoh kat sini yang paling mudah. Kita ada tangki bahan mentah. So ini adalah komponen A punya tangki. Kemudian dia akan pumpkan tangki ni A ni pergi kepada reaktor. So ini ada CSTR. So CSTR ni dia akan berlaku reaction lah, A pergi B. Kemudian dia ada outlet kan. So outlet ni katalah kita set dia punya volumetric flow rate dia adalah 20 liter per minute. So dia akan jadi sebagai CV kita lah. Sebab kita tahu CSTR ni dia function dia adalah steady state. Steady state maknanya level dalam tangki ni kena sama. Okay, constant. Satu lagi steady state ni maksud dia flow rate yang masuk dan keluar kena sama. Flow in so kalau sini 20 yang keluar, so sini kena 20 jugalah. So CV kat sini adalah 20 juga. Ini bukan CV, ni SV. So kat sini kita kena letak satu sensor. So sensor ni akan bagi feedback kepada controller unit. Dalam kes ni kita pakai P control. Okay, selepas tu baru dia bagi signal. Dia akan bagi CV punya signal. So sensor ni akan measure kita punya flow rate yang sebenar ataupun PV. So kita nak 20 liter per minit kan. So PV ni mungkin mula-mula dia pergi 10, 15 dan seterusnya lah. So kita buat satu simulation yang simple. So kita ada masa. So kita ambil 6 So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita ada SV. SV kita tak berubah sebab kita dah set awal-awal. So dia mesti sama 20 liter per minit. Kemudian kita ada PV. PV ni actual punya reading. So 10, 15, 18, 22.
Ini data yang saya simulate je lah. Okay, bukan data sebenar pun. Okay, sebagai example. So, untuk P control ni, kita kena set KP juga. KP ni berapa kita nak pakai. Dia akan tentukan lah sensitivity dia. Katalah KP ni saya set 0.1 lah, senang. So, dia mesti sama. Kalau 0.1 tak sesuai, nanti baru kita adjust. Naikkan ke, kurangkan. So, mula-mula kita letak kolom error. So, baru kita dapat P out. P out ni adalah KP darab error. So, error kat sini, kita akan ambil nilai SV, kita akan tolak dengan PV. So, error yang pertama 20 tolak 10 adalah 10. Nak buat positif pun boleh. 20 tolak 15, 5. Positif 2. So, 20 tolak 22, negatif 2. Ok, ni 1. Negatif 1, kosong. So, bila kita dah ada, kita darab lah. Ok, sini darab sini pula. So, 0.1 darab 10. Kita dapat 1. So, ini 0.1 darab 5, 0.5. 0.2. Ok, so ini negatif 0.2. 0.1. Negatif 0.1, kosong. So, kalau positif ni maknanya dia akan ubah, bagi signal lah supaya pump ni, dia akan pump lebih banyak air. Okay, supaya level dia akan dapat 20 liter per minit. So, kalau kita tengok 1.0 ni antara nilai yang besar kan kat dalam P out punya nilai. So, ni mula-mula dia open pump ni besar. So, bila dia dah start naik, kalau kita perasan dia akan buka juga, tapi dia buka kecil sikit. Okay, dia akan buka sikit, perlahan sikit. Dan bila dia tengok kita punya sistem ni dah terlebih daripada target kita. Kita nak 20 liter per minit. Tapi sekarang dia 22. So, dia akan tutup lah. Ataupun dia perlahankan dia punya flow rate ni. Sebab tu dia punya signal tu adalah negatif. So, signal yang negatif ni maknanya dia turunkan dia punya level. Okay, so positif dia buka balik. Sebab sekarang 19. Dia nak dapatkan balik lah pergi 20. So, bila dia buka, dia terlebih 21. So, signal bagi supaya dia punya nilai tu turun, dia bagi signal negatif. So, ni adalah contoh untuk P control yang mana KP dia adalah 0.1. So, kalau nak try boleh tukarlah KP ni kepada 0.3. So, kita akan nampak beza dia. 0.3 darab 10 dapat 3. Okay, dia akan lebih sensitif lah kat sini. Sebab tu kita panggil proportional ni adalah gandaan. So, kita guna contoh yang sama ni. Okay, so kita ubahlah data ni supaya nampak. So, KP kita ubah kepada 0.3. So, 0.3 ni kena fix lah, nilai dia kena sama. So, error kita dah kira tadi. Dia masih sama. Sebab kita pakai data PV yang sama. So, sekarang P out kita yang berubah. Sebab KP kita dah tukar. 0.3 darab 10 adalah 3. Kini 1.5. 0.6. Negatif 0.6. 0.3. Negatif 0.3 dengan 0. So, dia 3 kali ganda lebih sensitif lah. Dia buka ni lagi cepat daripada KP 0.1 tadi. Okay, itu adalah function KP ni bila kita adjust.